Assalamualaikum and salam sejahtera. Warm welcome to Vice Chancellor Special Project or VCSP's podcast, episode 6. Here, we passionately and casually talk about our glorified 5+1 pillars concept. It also known as LCCEET, which stands for Leadership, Creative Innovative, Critical Thinking, Effective Communication, Entrepreneurship, and Teamwork. You can download this podcast on Spotify, SoundCloud, or YouTube. Links will be provided in the description. Baiklah, Tika, ikut logik, kalau setiap pasukan ataupun organisasi, diorang mesti ada rahsia alas keemasan ataupun asas kejayaan diorang sendiri. Dan di antaranya ialah kerja berpasukan. Jadi, kerja berpasukan bukanlah sesuatu yang amat mudah sebenarnya untuk kita peroleh. Jadi, itulah topik yang kita akan bincangkan pada hari ini bersama tetamu kita. Komander merupakan sebuah badan beruniform yang merupakan antara salah satu komander top 5 terlama di antara komander seluruh negeri dan juga dikenali sebagai jurung ganas di antara setiap kampus. Mereka juga dikenali sebagai Battalion 5. Jadi, jom kita berkenalan dengan tetamu kita. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudari Wani dan Atika atas pengenalan tersebut. Assalamualaikum kepada para pendengar podcast untuk episod kali ini. Nama saya Muhammad Ridwan bin Muhammad Kizam selaku pemegang jawatan sebagai Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Komander untuk sesi 1920 Cawangan Terengganu. Okey. Antara sebab kenapa komander ini ditubuhkan sebab ni peristiwa demonstrasi pelajar-pelajar UiTM pada 1975 yang merupakan titik permulaan lah penubuhan unit Ksatria disebabkan peristiwa tersebut. Kesan daripada benda tu, lebih kurang 200 pelajar telah disingkirkan dari UiTM. Oleh sebab itu, pihak UiTM memang pada serius atas perkara tersebut dan menubuhkan Battalion Commander untuk setiap kampus. Tujuan Battalion Commander ni adalah untuk mendisiplinkan para pelajar dalam subjek kurikulum. Sebab tu ada kawat. Okey, so kita akan mulakan dengan kita punya Q&A session kita. Okey, soalan pertama. Bagi Wan, teamwork tu apa? Interpretasi teamwork tu pada Wan. Teamwork boleh dikani sebagai kerjasama atau kerja dalam kelompok yang berketerampilan saling melengkapi antara ahli satu sama lain dan berkomitmen terhadap tugasan untuk mencapai objektif. Itu pendapat saya lah. Maksud yang kalau Wani cakap apa maksud teamwork, itu bagi saya. Kita kena sedar yang teamwork ni merupakan satu pelaburan lah antara setiap ahli. Dia memerlukan tenaga dengan usaha, dengan konsisten, baru dapat hasil yang cemerlang. Basic requirement untuk membentukkan team yang bagus ni dah bergantung pada saiz. Jika besar saiz kumpulan tersebut, maka besarlah manpower dan memerlukan masa untuk dapatkan chemistry lah ataupun teamwork macam tu. Kalau saiz dia kecil, maka kecil lah manpower dia, macam kurang lah kekuatan kumpulan tu dan memerlukan masa yang singkat untuk mendapatkan teamwork. Yalah sebab sikit kan, begitu. Dan saiz berkumpulan ni kan dah bergantung pada konteks event. Kalau event tu memerlukan ramai orang, dia lebihkan perlukan saiz kumpulan yang besar, macam tu. Tapi kalau event tu dia memerlukan sedikit orang, dia perlukan saiz yang kecil lah. Ini untuk memudahkan urusan lah. Tak adalah macam ada orang tu tak buat apa-apa kan. Kalau macam Wan cakap tadi, based on saiz kumpulan kan, depends on berapa besarnya event ataupun program yang akan dijalankan tu. Jadi nak dikatakan sini quantity over quality ataupun sebab tak semestinya kumpulan kita ada saiz kumpulan yang besar, kita punya quality of the event yang akan dijalankan tu okey. So macam mana pendapat Wan? Okey. Quality over quantity. Okey, pendapat saya lah kan. Kedua-duanya ni penting tau sebenarnya. Kalau ada quantity tapi tiada quality ataupun dia sebagai penggerak tim, kumpulan tersebut dia macam mati, death. Dia macam tak ada planning tau. Tak ada planning ataupun tak ada tujuan. Sebaliknya kalau ada quality tetapi tak ada quantity, ni akan menyebabkan kumpulan tu kurang dari segi manpower. Bila tak ada manpower, mulalah ada yang ahli buat terlebih kerja. So kat sini kan,
Dua-dua ni saling melengkapi tau. Dia memerlukan antara satu sama lain. Macam tu. Dan erti kata lain, dia kena tengah-tengah. Maksudnya kuantiti tu memainkan peranan yang penting selagi kualiti tu masih terjaga. Gitu. Faham kan? Apa pendapat Wan tentang ahli team tu lah, untuk menjadi seorang yang team player? Dengan attitude team player ni bermaksud dia aktif, dia selalu datang meeting, dia selalu bagi feedback, dia selalu bagi kerja on time. Dan juga ada sejenis yang pasif. Tetapi dia macam okay, dia dengar, dia datang juga meeting, tapi dia tak macam bagi opinion sangat. Dia macam tak macam respon dia selalu just okay, macam noted. Tapi kalau yang team player ni macam okay, dia bagi feedback. Dia rasa kalau macam contohnya pendapat ketua tu macam kurang ke ataupun ada yang salah, dia betulkan. Macam tu lah. Okay. Okay, team player lah. Kita boleh faham tau, maksud team player ni adalah orang yang macam banyak contribute dalam group. Dia ibaratkan engine di dalam kumpulan tersebut. Dia banyak memberikan idea. Dan ciri-ciri orang yang team player ni, dia boleh diharap tau. Dia juga selalu dengar idea orang dan menghormati pandangan orang lain. Sebab dia tahu yang bila kita berjaya sama. Macam tu. Bila ada beban dan tanggungjawab, kita macam kongsi sama. Begitu. Okay, pendapat saya kan, sebenarnya tak perlu pun semua orang ada sifat team player ni. Hal ni kerana sebab kalau ramai yang sifat macam tu, dia akan macam berlaku politik dalam kumpulan tersebut. Dia bila berlaku macam ada politik ni, dia akan macam ada berpuak tau. Sebab tak semua orang yang team player ada sifat yang baik. Setengah tu dia ada sifat yang kurang baik tau. Tapi sebabkan dia berguna dalam organisasi tu, sebab tu dia angkat menjadi team player. Dia juga boleh macam bila ada macam ni kan, dia boleh menyebabkan orang tidak puas hati tau. Apabila dia mengumpulkan idea dan idea dia ditolak. Tapi dalam komander kan, macam dalam komander Batalion 5 ni, kami mengharamkan ni perbuatan berpuak ni. Kita akan ancam siapa yang berani buat benda macam ni. Dia boleh macam mengugat kan keharmonian lah, kekeluargaan dalam batalion tu. Dia macam memecahkan belakang batalion. Kami memang, kita kan, komander ni memang menolak sekuatnya perkara ni. Dia boleh, bila ada efek dia boleh buatkan ada tali barut tau antara kumpulan tu. Bila ada pengkhianat, mula nak tunjuk sifat yang memang tak suka. Sebab tu risiko terbesar tau, yang boleh memecahkan organisasi tersebut. So bagi saya, hanya setengah je lah yang perlu ada sifat team player ni, supaya dia boleh menggerakkan tim. Macam tu lah. Selebihnya boleh hanya mengikut lah. Macam tu bagi saya lah. Okay, jadi macam Wan cakap, kalau terlalu ramai team player kat dalam satu team tu, akan most likely akan berlaku pergaduhan atau perselisihan faham. Jadi kalau andai katalah benda tu actually happen, macam mana Wan sebagai seorang ketua mengatasi masalah tu? Sebab sometimes bila kita bila orang berselisihan faham, usually diorang punya rasa macam nak bekerja dengan seseorang yang dia tak sama pendapat tu adalah kurang. Jadi teamwork dekat situ dah longgar. Kalau macam tu, apa yang saya akan buat, saya akan bukakan vote cadangan lah untuk semua orang-orang yang pasif ni kan. Cakap okay, korang nak follow yang mana? Mana korang rasa lebih setuju? Kita ikut vote. Sebab kalau vote kan ikut macam majority, senang lah buat kerja. Kalau macam kalau saya buat kepala sendiri kan, nanti akan ada orang yang macam tak puas hati tau. Macam tu. Sebab tu perlu, kalau ada dua-dua bergaduh kan, macam dua-dua mazhab pula, dua-dua pendapat ni, perlu buka vote. Okay, korang nak pilih yang mana? Sama ada cadangan ni ataupun cadangan tu. Macam tu lah cara dia. Lagipun vote tu macam lagi adil lah daripada ikut kepala seorang tu je. Betul. Yang membuat keputusan tu ketua. So tengoklah macam mana. Tapi what if contohnya orang yang contohnya pendapat dia ditolak, dia akan macam, tahu tak macam sometimes ada orang tu macam buat perangai dalam group sebab dia macam dia rasa macam dia je betul.
So macam mana kita nak confront orang macam tu? Orang yang saya tolak idea tu, saya akan consult dia. Kenapa kita terima idea dia bukan orang tu? Sebab dia supaya dia faham lah. Ni semua untuk kebaikan kumpulan bersama, untuk organisasi bersama. Macam tu. Bagi pendapat saya, kalaulah saya berjumpa dengan orang macam ni kan, saya rasa saya akan terangkan dekat dia macam facts ataupun reasoning lah, pros and cons kenapa idea ni tak boleh apply pada situasi pada waktu tu ke, ataupun bersesuaian dengan projek tu ke, maybe dia lari tema ke, benda yang diterima akal. Dan sebab kenapa kita buat voting tu, sebab kita rasa yang mana lebih fitting. Betul lah tu. Mungkin kita kena kalau orang macam yang ni lah, macam Tika kata kan, yang bila tak terima pendapat tu dia rasa macam dia tarik muka kan. So saya mungkin akan pergi conference dia lah, bagi reason, bagi talk kenapa dia tak guna cara ni, macam tu lah. Okay, kalau ada dalam satu group tu, as a ketua, ada nampak duri dalam daging, jadi macam mana Wan atasinya? Ataupun macam mana Wan prevent daripada benda tu terjadi? And make sure semua orang di pihak yang sama, bukan tak ada seorang pun jadi yang tali barut. Duri dalam daging lah. Duri dalam daging ni macam mana Macam tidak puas ke ataupun pengkhianat? Duri dalam daging macam tali barut lah, macam musuh dalam selimut. Okay, kalau berlaku macam ni kan, cara kami menyelesaikan masalah ni, kita akan adakan meeting batch. Macam tu. Kita akan mengadakan meeting batch. Dalam meeting batch tu kan, kita akan slow talk dengan orang yang macam tak puas hati ni kan. Apa masalah dia? Apa sebab dia buat macam tu? Tanya dia, kenapa dia buat macam tu? Tanya dia kan. Mungkin dia ada sebab yang munasabah. Mungkin dia rasa macam orang yang dia nak tikam belakang tu dia pernah ada bad experience kan. So dalam meeting batch tu, habis itu cerita situ habis itu. Tak ada dah nak ni, kita nak panjang cerita. Kita nak menjagakan hubungan tau. Kita tak nak bila ada benda-benda macam ni kan, nanti susah kalau ada event. Semua macam ada yang tak nak buat kerja, lepas tu ada yang macam malas. Tak boleh lah macam tu. Kita dalam organisasi ni, kumpulan ni, kita kena satu kepala, sekepala macam tu. Tak boleh lah yang macam sebab tu sebab lain. So memang kacau bilau lah. Begitu. Okay. Jadi kalau macam let's say ni nak nguzubillah lah, kalau UiTM kita menghadapi apa-apa ancaman ataupun macam ada tiba-tiba orang nak serang UiTM ke, those thing yang maybe boleh jadi di luar jangkaan kita. Lepas tu rupanya dekat dalam korang punya group ni sebenarnya ada seorang tu dia jadi tali barut. Apa yang korang akan buat? Memula kan, kita akan torture dia tak lah. sehabis baik lah macam cakap kenapa buat macam ni, cari reason kan. Sebenarnya orang ada sebab kenapa dia buat macam tu kan, reason. Mungkin dia benci dengan ketua, kat komander tu ke kan, sampai benci kat TR kan. Mana tahu kan, kita cari reason dulu. Kalau reason dia munasabah kan, rasa macam reason dia tu munasabah, rasanya kita akan still backup dia. Tapi kalau reason dia macam tak munasabah, tak kena, kita akan denda dia, buang dia terus. Buang dia daripada batalion, daripada menyusahkan orang, daripada memotorkan komander ni. So korang akan bagi second chance lah untuk kalau dia. Munasabah, depends on situation lah. Kalau dia munasabah kan, maksudnya macam rasa macam tak dia buat benda tu asal terdesak ke kan, mana tahu dia kena ugut kan, mana kita kena ugut dengan luar ke, ancaman keluarga dia ke kan, macam reason yang munasabah lah. So kita akan terima dia, kita akan backup dia, kita akan jaga dia. Tapi kalau dia buat benda tu atas individu kan, macam dia sendiri yang ada masalah dengan TR tu ke, dia sendiri ada masalah dengan ketua tu kan, so kita akan buang dia, kita akan denda dia. Macam tu lah. Last kali, boleh ke Wan share apa kriteria yang penting bagi Wan personally
dalam menjadikan satu teamwork yang padu yang mantap. Macam bagilah, campaklah diorang ke dalam laut ke, campaklah diorang dalam neraka, bukan neraka lah tapi lautan berapi ke. Bagi diorang macam-macam ujian pun, diorang still boleh overcome benda tu sebabkan teamwork yang kuat. Jadi apa tips ataupun rahsia ataupun kriteria yang penting untuk dalam membentukkan teamwork macam tu? Okay. Kriteria yang penting. Okay. Bagi saya kan, apa yang kriteria yang penting kan? Saya kan macam komander ni, dia guna konsep macam ni tau. Satu salah, semua orang salah. Macam tu. Bila ada salah, kita orang akan denda. Bukan seorang tu je, semua orang akan kena. So sama-sama pikul beban each other lah, macam tu. Bila je macam tu, dia akan berusaha lah untuk tak nak buat salah. So diorang akan saling tolong each other, macam tu lah untuk teamwork. Sebab tu kalau bila ada mindset macam ni kan, diorang akan tak nak, aku tak boleh buat salah. Kalau aku buat salah, semua kena kan. Kesian pula kan. Lagi sakit kena denda. Denda bukan denda macam ketuk ketampi semua. Denda kena hold, kena knuckle, macam tu lah. So memang sakit lah denda tu. Sebab tu bila dah ada macam tu, semua akan tahu tanggungjawab masing-masing. Sebab tu diorang macam ni lah, kita orang tanamkan satu salah semua salah. So diorang akan rasa bertanggungjawab. Oleh itu diorang akan ni lah, bersama lah untuk selesaikan satu tugasan tu. Gitu. Kita tutup dengan Wali punya satu kesimpulan lah. Satu je. Iaitu yang paling latest yang Wan cakap tadi, iaitu tips untuk jaga teamwork tu. Iaitu bila seorang buat salah, semua kena. Maknanya dari situ diorang akan belajar untuk jaga satu sama lain. Dan untuk jaga satu sama lain, dia umpama peribahasa. Wan ni teringat satu peribahasa ni. Seekor kerbau membawa lumpur, semuanya habis terpalit. Itulah dia. Konklusinya, satu grup kan, kita tak boleh berfikir secara individu sebab bahu kita semua share sama beban. Dan di mana apabila ada satu keputusan yang salah, boleh hancurkan satu tim terus. Jadi sebab tu penting untuk kita bermusyawarah antara ahli. Kalau ada benda kita tak puas hati, kita kena cakap, kena beritahu. Sebab kita tak nak ada bad blood antara ahli. Sebab macam tak molek lah kalau kita satu tim tapi ada orang hati busuk. So kat situ dia akan menghalang kepada sikap teamwork yang lebih efektif lah. Dan juga secara efektifnya, macam Wan sendiri cakap dan dah terbukti, kalau kita amalkan tiada kau aku, which is kami semualah, maksudnya takkan ada kau punya salah, bukan aku punya salah. Macam tu, insyaAllah semua orang akan berfikiran yang sama. Macam ibaratnya, walaupun kita ada banyak kepala, ada banyak mata, tapi fikiran satu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Betul tu Wani. Okay, ada pesanan terakhir kepada para pendengar kita daripada Wan? So kesimpulan yang boleh saya buat, korang untuk para pendengar UiTM podcast kali ni lah, janganlah benci kita orang, rasa dendam dengan kita orang time koko lah. Sebab kita orang buat kerja kita orang saja tau. Kita orang pun manusia, nak perlukan kawan, nak have fun dengan korang semua. Tapi disebabkan tugas, kita orang kena serius. Macam tu lah. Kalau tak, kita orang yang kena nanti. Sebab tu dekat koko kita bertegas dan ada rasa respect dekat uniform yang kita pakai lah. Bila kita pakai uniform tu, kita semua komandan ni rasa macam, bukan rasa hebat tau, rasa macam pikul tanggungjawab. Macam tu lah prinsip dia. Satu, kita orang serius, kita tak nak buat salah. Gitu. So saya mewakili semua komander minta maaf lah kalau ada pihak-pihak yang tak puas hati dengan komander atas silap komander, resis ke. Kita tak resis tau. Kita orang tak resis. Macam tu. Kita orang nak je macam collab dengan kelab-kelab lain macam tu.
kita orang sudi je macam buka tangan untuk ajak, untuk orang mengenali komander, boleh saja, kita tak ada masalah. Lagi satu, jangan ni lah, tu je saya kat, janganlah benci kita orang, sebab tak ada sebab pun. Kalau sebab college tu kita orang ada, satu disebabkan perkeliling. Memang kita orang koko ni, syurako ni memang akan dapat college. Lepas tu kedua ni sebab perkhidmatan kita orang, kita orang sumbangkan dalam koko, kita orang membantu jual latih, gitu. Terima kasih. Tu je lah kot. Terima kasih Wan banyak-banyak sebab sudi luangkan masa dengan kami. Okay, dan insyaAllah kita akan kalau ada peluang kita akan jemput lagi. We have safely arrived at the end of the podcast. We hope that you take positive takeaway from our conversation. We apologize if we misspoken and mentioned any controversial and sensitive issues. We by no means have any association with it, nor endorsing any negativity. We appreciate Ridwan's time as well as our listeners to spend time indulging into discussion with us. We sincerely hope that you do learn a thing or two from our session today. We are ending this session with Tasbih Kifarah and Assalamualaikum. Disclaimer, we are by no means defined as professionals. We simply share our opinions through our experiences. If we have misinterpreted or misrepresented any subject, you are welcome to correct us.